Tapi ini bukan minimalis, ini malalis. Pemalas kan? So Anda sedang mendengar Usim Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda bersama saya Umi Najihah bersama dalam Usim Podcast. Satu medium yang kita akan membincangkan dari sudut akademik dan bukan akademik tentang isu-isu semasa dari point of view ilmu nakli dan akli tentang pelbagai topik yang menarik dan informatif untuk pendengar dan penonton semua. Pada kali ini kita bawakan tema etika kerja di mana kita akan membincangkan tentang pelbagai topik dan isu berkaitan etika kerja dalam Islam bersama seorang Profesor Madya merangkap penulis di Usim ini. Segmen Biar Buku Bicara yang sebelumnya disiarkan secara live, hari ini seperti penonton semua tahu, akan disiarkan secara podcast untuk pertama kalinya. Dalam segmen ini, kita akan bincangkan topik etika kerja dalam Islam, keseimbangan kerjaya dan kehidupan. Sebelum itu, ingin saya memperkenalkan panel di sebelah kanan saya, iaitu Profesor Madya Dr. Khairul Nizam Muhammad Noor yang sedang bekerja sebagai pensyarah di Fakulti Kepimpinan dan Pengurusan USIM dan juga penulis bagi buku Islamic Work Ethics. Assalamualaikum Doktor. Doktor sihat? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Doktor, saya sudah membaca buku Doktor Islamic Work Ethics yang sangat informatif dan sangat meluaskan perspektif saya terhadap isu pekerjaan ini. Baik. Jadi saya ada beberapa soalan yang sangat menarik untuk Doktor jawab nanti. Okey. Doktor sudah bersedia? Ya, insya-Allah. Okay. Yang pertama sekali, apakah yang dimaksudkan dengan keseimbangan kerjaya dan kehidupan? Baik, Najihah. Pertamanya saya ucap terima kasih kerana sudi untuk memberikan saya sedikit masa untuk meluangkan ruang dan juga mungkin sedikit perspektif saya berkenaan dengan Islamic Work Ethics ataupun etika kerja Islam dan juga apa yang kita nak cuba nukilkan hari ini iaitu keseimbangan antara kerjaya dan juga kehidupan kan. Jadi mungkin pertama kita perlu lihatlah termanya secara, kalau orang Arab sebut lughah kan, ataupun termanya secara bahasa dari segi linguistik. Kita ambil elemen keseimbangan itu sajalah. Menyebut tentang keseimbangan, kalau kita tengok, saya ambil satu analogi lah Najihah, iaitu bila kita sebut anak-anak yang suka main jongkang-jongkit kan. Bila main jongkang-jongkit tu selalu kita tengok ada dua sisi kan, satu yang main di ujung sini, satu lagi yang main jongkang-jongkit tu di ujung sini. Jadi mereka naik turun, naik turun, naik turun. Tapi ada tak agaknya Najihah lihat ada kadang-kadang usaha untuk mereka jadi seimbang, balance. Maksudnya jongkang-jongkit tu salah seorang daripada mereka itu tidak ada yang lebih tinggi ataupun lebih rendah daripada salah satu daripada mereka, seimbang. Maka dalam hal ini sebenarnya itu adalah satu usaha kanak-kanak itu yang sebenarnya suka. Sebab apa? Kerana mungkin berat badan mereka tak sama. Kerana mungkin salah satu daripada mereka tak suka nak seimbang. Mereka suka nak berada di bawah sebab dia suka tengok rakan dia yang lagi seorang tu terjongkit di atas kan. Jadi begitulah pemerihalannya tentang keseimbangan ini. Kalau kita ambil dalam konteks perbincangan kita iaitu keseimbangan antara kerjaya, career dan juga keseimbangan dengan kehidupan. Contohnya ini mungkin meliputi hobi, minat, kemudian keluarga, urusan peribadi. Sangat sukar sebenarnya kalau elemen ataupun istilah seimbang itu yang dalam jongkang-jongkit tadi itu untuk kita juga bawa secara realitinya dalam konteks keseimbangan kerjaya dan juga kehidupan. Lantaran itu, saya rasa saya bawa pula satu bentuk mungkin pemerihalan berkaitan dengan keseimbangan kerjaya dan juga keseimbangannya itu dengan kehidupan. Bila saya lihat bahawa ada banyak sarjana dalam bidang etika, dalam bidang kepimpinan, dalam bidang yang mencukupi ruang lingkup pekerjaan menyatakan bahawa keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan ini adalah satu konsep di mana seseorang individu pekerja, seseorang individu pekerja itu memberikan keutamaan yang kita tak nak sebut maksimum, tapi ialah keutamaan yang optimum bagi setiap satu keperluan yang ada dalam kehidupan bekerjanya. Apa keperluan yang ada dalam kehidupan bekerja bagi seseorang pekerja? Sudah tentu tanggungjawabnya di ruang lingkup ataupun spektrum tempat kerja, Najihah.
Dan juga jangan lupa bahawa manusia itu juga tertakluk kepada ruang lingkup yang kedua, iaitu di luar daripada konteks waktu bekerja. Sudah tentu ianya adalah berkaitan dengan kehidupan. Jadi untuk itu disebut oleh para sarjana bahawa keseimbangan itu kalaulah ianya berlaku atas dasar apabila seseorang itu mungkin ada kemampuan yang optimum. Optimum ni dia berbeza dengan maksimum. Najihah, iaitu kalau maksimum tu kita bagi sepenuh daya. Tapi optimum itu kita bagi konsepnya adalah selayak dan semampu mungkin, yang mungkin tak balance pun, tidak bersifat 50-50, tapi dianya adalah cukup. Ianya adalah memadai dalam konteks di mana kita tahu bahawa kita ni Allah Ta'ala bagi banyak sumber dari segi contohnya fizikal, kesihatan, dari segi mental, kemahiran menguruskan masa, berfikir dan sebagainya. Emosi, bagaimana kita mungkin sekiranya ada isu di tempat kerja ataupun di rumah, kita boleh kawal sebaiknya. Jadi dalam hal ini, kalau seseorang itu yang ada kemampuan yang terhad dalam konteks sumber mental, fizikal dan juga emosi itu, tapi dia mampu untuk ada elemen keseimbangan yang optimum, maka kita boleh sebutlah bahawa ada elemen keseimbangan kehidupan dan juga career ataupun pekerjaan. Jadi untuk itu saya mungkin nak tutuplah jawapan kepada soalan yang pertama ini, iaitu konsep keseimbangan kejayaan dan kehidupan. Saudara-saudari di luar sana harus faham, harus tahu bahawa ianya bukanlah keseimbangan yang seperti mana tadi tu, jongkan-jongkit tu. Maksudnya sama saja arasnya, iaitu 50% kerja, 50% kehidupan peribadi. Tidak seperti itu. Kerana keseimbangan itu sebenarnya adalah tertakluk kepada banyak faktor. Mungkin faktor kemampuan diri seseorang bekerja, mungkin faktor kekangan masa, Najihah, mungkin faktor kebijaksanaannya dalam menguruskan kehidupan, faktor keluarga, faktor tekanan kerja dan sebagainya. Keseimbangan itu tertakluk kepada diri seseorang, asalkan dia rasa dia mampu untuk memenuhi rasa bahagia dia di tempat kerja dan juga di spektrum kehidupan peribadinya, maka kemungkinan pada ketika itu kita sebut ada elemen keseimbangan kejayaan dan kehidupan, Najihah. Okey, baik doktor. Jadi apa yang kita dapat simpulkan daripada situ, pekerja perlu ada kemampuan optimum ya doktor. Ya, betul. Jangan maksimum. So maksudnya macam doktor cakap 70 ke 30 pun boleh, asalkan balance between that. Okey. Ya. Alright, okey. Soalan seterusnya doktor. Ada sebilangan pekerja percaya bahawa sebagai seorang umat Islam, kita ditegah daripada memfokuskan diri kepada usaha mengejar kerjaya seperti di barat, ataupun orang barat kata climbing the corporate ladder. Alasannya kerana ini kita akan sedikit sebanyak mengganggu keutamaan amal ibadah yang perlu dilunaskan seperti solat 5 waktu dan sebagainya. Apa pandangan doktor? Baik, Najihah, soalan ni sangat baik kerana apa? Kerana kita memang ada duduk dengan lingkaran rakan-rakan sekerja yang mempunyai satu perspektif pemikiran seperti ini. Tak boleh kita nak nafikan. Dan ada kalanya mungkin perspektif pemikiran seperti ini pun tertakluk kepada kita, kerana kita terfikir bahawa sebenarnya kita ni hidup di dunia ni, adakah kerana kita perlu fokuskan diri kita kepada amal ibadah semata-mata, ataupun sebenarnya kita ni diberi ruang oleh Allah Ta'ala untuk juga memberikan fokus kita kepada perkara selain daripada ibadah yang khusus tersebut. Maka dalam hal ini sebenarnya kan yang mungkinlah Najihah yang boleh kita lihat, kita perlu faham konsep maqasid syariah. Apa itu konsep maqasid syariah? Saya rasa semua orang pun sudah arif, sudah maklum. Jadi kita harus faham bahawa sebenarnya agama kita ini, agama Islam ni, dia menentukan cara hidup kita ni untuk tujuan kita sendiri mendapat kesejahteraan, kita sendiri mendapat kebahagiaan, bukan hanya di dunia, bahkan juga di akhirat kelak, Najihah. Jadi untuk itu agama kita menggariskan ada 5 elemen ataupun 5 domain ataupun 5 perkara, 5 essentials lah yang perlu kita jaga dalam spektrum maqasid syariah untuk kebahagiaan dunia dan akhirat seperti yang disebut tadi. Sudah tentulah 5 elemen tersebut itu adalah nyawa, keduanya adalah agama, kemudian ini membaikkan akal, harta dan juga keturunan. So untuk itu kalau kita lihat kelima-lima elemen utama atau domain utama dalam maqasid syariah ini, kalau kita tengok macam wah, mana satukah agaknya penting, mana satukah perlu diletakkan prioriti dan sebagainya. Sudah tentulah ini berbalik kepada apa kita panggil sebagai kita perlu letak panduan agama dalam menentusahkan 5 elemen ini manakah agaknya yang
perlu kita letakkan sebagai priority, sebagai tunjang kepada matlamat kehidupan kita. Jadi kalau kita bawa dalam konteks dunia pekerjaan, kita harus faham bahawa kita, kalau kita seorang pekerja, semua kita ni perlu bekerja untuk mencapai satu matlamat yang kita sebut sebagai lillahi ta'ala. Jadi bila kita letak matlamat kita itu betul lillahi ta'ala, disebut oleh para sarjana bahawa kita bekerja itu setiap saatnya, Najihah, setiap minitnya, setiap harinya. Apa saja kita buat, walaupun kita mungkin rasa macam perkara itu bukanlah satu ibadah yang khusus, Allah Ta'ala anggap itu sebagai satu bentuk ibadah. Maksudnya kerja itu adalah ibadah, Najihah, kan? Jadi dalam hal ini bolehlah disebut bahawa dalam banyak perbincangan para sarjana, para asatizah, tak salah pun untuk kita yang disebut oleh Najihah tadi, seperti mana yang berada di barat di sana, iaitu kita ni fokus sangat kepada kerja. Kita nak climb our own corporate ladder, nak capai satu takuk ke satu takuk yang lain, untuk memenuhi lah kita punya nafsu dalam konteks bekerja itu, nafsu untuk bekerja itu, kan. Jadi dalam hal ini tak salah sebenarnya, Najihah, tak ada isu langsung, asalkan macam saya sebut tadi, peri pentingnya pertamanya adalah kita bekerja itu lillahi ta'ala. Jadi insya-Allah bila kita ada niat yang sangat betul, kemudian kita nak jaga kelima-lima maqasid syariah tersebut, Allah Ta'ala akan pandu kita, Najihah. Allah Ta'ala akan bagi kita bimbingan dan sebagainya, dan kita tak jadi orang yang akan rasa bersalah dengan diri sendiri pun, dalam konteks di mana kita rasa bahawa kita ni terlalu committed lah, nak mengejar mungkin pangkat, nak mengejar tangga gaji lebih tinggi, nak meraih mungkin penghargaan di tempat kerja. Tak salah. Pada saya itu tak berdosa langsung, asalkan ianya terpandu, canvassed, dipayungi oleh satu matlamat yang tepat, iaitu lillahi ta'ala itu tadi. Jadi saya mungkin boleh ambil satu dalil naqli lah, yang Allah Ta'ala mungkin peringatkan kepada kita dengan jelas di dalam Al-Quran, surah An-Nur ayat yang ke-54, di mana tafsirannya adalah sebegini, iaitu katakanlah, taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Jika kamu berpaling, sesungguhnya kewajipan Rasul, iaitu Muhammad itu, hanyalah apa yang dibebankan kepadanya, dan kewajipan kamu hanyalah apa yang dibebankan kepada kamu. Jadi dalam kita mungkin mentafsirkan ayat yang Allah Ta'ala sebut di dalam Al-Quran ini, dalam surah An-Nur ini, iaitu perkara utama adalah hak Allah SWT. Bila sebut hak Allah SWT, kita sebagai hamba Allah, khalifah di muka bumi ini, kita kena lunaskan dulu, Najihah. Jadi pelunasan hak Allah Ta'ala itu sebenarnya tak sukar, asalkan kita tahu bagaimana guidance ataupun panduan Islam tu kita boleh cerna pemahamannya dengan sebaiknya, dan kita masukkan ke dalam kehidupan kita itu dengan secara automatik, dengan secara natural, semula jadi. Maka dia tak akan jadi beban. Apa yang Allah Ta'ala arahkan ataupun minta kita laksanakan sebagai khalifah Allah itu tak jadi beban, bahkan ia jadi sesuatu yang sangat-sangat kita suka nak laksanakan dan sebagainya. Jadi bila kita ada elemen ketaatan, bila kita ada elemen kepatuhan kepada Allah Ta'ala, maka insya-Allah kita akan dapat petunjuk dan hidayah. Dan bila kita dapat petunjuk dan hidayah, masa inilah, Najihah, bila kita dapat redha Allah, kita yakin bahawa kita dapat redha Allah, gabungkanlah dengan apa yang kita nak. Tak ada isu, sebab kita pun ada hak sebagai manusia, dan kita juga ada tanggungjawab untuk memenuhi hak-hak orang lain sebagai manusia juga. Contohnya macam kalau kita bekerja dengan penuh committed, kita tiba-tiba naik pangkat, tak salah, sebab itu adalah satu proses dalam perkembangan di tempat kerja. Kita terima hakikat tersebut, dan kita tunjukkan bahawa kita ni memenuhi perintah ataupun mungkin peraturan lah di tempat kerja sebaiknya. Dan kemudian kita juga cuba untuk bekerja committednya, sebab kita tak nak membebankan rakan-rakan kita yang lain. Maka dalam hal ini, Najihah, mungkin saya boleh simpulkan untuk soalan ini adalah kita harus faham bahawa dalam kita nak mencapai matlamat diri kita sendiri, tak salah, tapi caranya adalah letakkan satu matlamat yang lebih utama, iaitu lillahi ta'ala, untuk mengiringi dan juga memayungi matlamat peribadi kita ini seiring dengan apa yang Allah Ta'ala mahukan daripada kita. Terima kasih. Okay, baik. Terima kasih, Dr. So, maksudnya kita kena ada niat yang betul. Boleh je climb the corporate ladder, tapi asalkan niat tu lillahi ta'ala. Betul, Dr? Ya. Okay. Soalan seterusnya, di dalam topik 6 buku Islamic Work Ethic tu,
The Essence of Islamic Work Ethics in the Sunnah of Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Doktor ada menyatakan satu sikap utama dalam etika kerja Islam, iaitu sikap terhadap masa lapang atau attitude to leisure, di mana Islam menyokong konsep work hard, play hard. Apakah nisbah yang sesuai bagi dua aspek ini untuk sesuai dikategorikan dalam keseimbangan kerjaya dan kehidupan? Baik Najiha, mungkin kalau saya buat pentakrifan, pentakkulan, perbincangan dalam kuliah saya berkenaan dengan apa yang Najiha tanyakan tadi, itu iaitu sikap ataupun perspektif Islam terhadap masa lapang seseorang yang kita panggil sebagai pekerja tu, dia akan penuh dengan ataupun syarat dengan perbincangan yang sangat tuntas lah dari aspek akademik. Tapi mungkin saya boleh bawakan secara ringkas saja untuk pendengaran dan juga tatapan para penonton dan juga Najiha sendirilah, iaitu bila menyebut tentang domain ataupun mungkin jenis-jenis perspektif manusia yang bekerja di sebuah organisasi itu, saya boleh simpulkan daripada gagasan para sarjana ada empat. Ada empat Tuan Najiha. Yang Najiha sebut tu adalah salah satu daripadanya, iaitu manusia yang menyokong konsep work hard, play hard. Bukanlah maksudnya kat tempat kerja boleh main-main, tidak. Itu adalah terma saja Najiha. Tapi saya sebut dulu. Pertamanya ada manusia yang dia tak suka work hard, dia tak mau kerja bersungguh-sungguh. Buat kerja sambar lewa, dia buat kerja pun half-hearted ataupun separuh hati. Tapi yang peliknya manusia yang kerja separuh hati, sambar lewa, kuat ponteng dan sebagainya ni, dalam kehidupan peribadi dia pun nampak macam lame, macam boring, macam dia pun macam tak seronok ada kehidupan tau. Jadi ini apa benda ni? Jadi kita panggil sebagai para sarjana membincangkan bahawa orang macam kita panggil sebagai orang yang lazy. Lazy in terms of di tempat kerja dia memang menunjukkan kepemalasannya. Dalam kehidupannya pun dia macam boring lah. Kita tengok dia pun kita boring, kan? Jadi ini kita juga panggil sebagai orang yang janji cukup makan lah, ataupun serba minimum pun cukup lah. Ini bukan elemen minimalis kita selalu dengar kan. Kalau rumah orang buat decoration minimalis, memang itu minimalis lah kan. Tapi ini bukan minimalis, ini malalis. Pemalas kan. So ada satu terma yang dibincangkan mungkin secara gurauan sajalah, iaitu ada sarjana yang menyatakan bahawa ini adalah alien, makhluk asing yang Allah Ta'ala mungkin hantar kat dunia ni untuk kita sama-sama melihat ini makhluk asing ni ada dalam kalangan masyarakat. Jadi golongan seperti ini di sebuah tempat kerja mungkin tak ramai, tapi mungkin ada. Adakah itu kita? Wallahualam. Jangan jadi alien. Okey, itu satu. Kedua, kategori kedua adalah satu jenis pekerja yang dia tak fokus nak kerja, tapi Masya Allah, orang ni dia fokus untuk urusan-urusan kehidupan peribadi dia. Benda-benda yang dia minat, passion dia, desire dia, nafsu dia, kehendak dia, yang itu dia penuhkan. Tapi di tempat kerja dia tidak menunjukkan komitmen kerja yang sebaiknya. Dia hidayah dia mungkin kita sebut selalu missing in action. Time nak buat kerja tak ada. Time makan ada potluck, dia bawa pinggan kosong dia. Peliknya orang manusia macam ni kan. So ini kita panggil sebagai manusia yang ada elemen hedonism, yang suka berseronok-seronok, tapi bila ada urusan kerja yang serius sebagainya, hilang kan. Macam biskut, apa panggil biskut yang kerja ada kerja tak ada, cik semua tu kan. Dan dalam elemen ini disebut juga oleh para sarjana sebagai epicurist. Epicurist, orang yang dia kita panggil sebagai happiness for happiness sake. Memang nak happy je lah. Dia tak berapa suka nak memegang tanggungjawab dan sebagainya. Jadi ini adalah orang yang jatuh dalam kategori kedua. Najah boleh beza yang pertama dengan kedua tadi kan. Okey, yang ketiga ialah orang yang ya Allah fokus gila dalam kerja kan, tapi dia tak berapa nak hirau sangat urusan kehidupan dia. Dia tak berapa nak ada hobi, dia tak berapa nak ada minat nak bersosial dan sebagainya. Orang ni kita panggil apa orang ni kita selalu panggil Najah workaholic. Yes. Ya Allah, memang terbaiklah kerja. Semua dokumen dia hafal. Orang lain datang kerja hari Isnin sampai hari Jumaat, dia hari Sabtu ada kat office, hari Ahad pukul 10 malam pun ada lagi kat office. Apa benda orang ni? Inilah orang yang tak balance tadi Najah, iaitu dia incline towards workplace, tapi dia tak apa nak fikir sangat tentang kehidupan peribadi. Orang ini juga mungkinlah dia bukanlah nak kata mungkin dia terlalu sangat nak mengejar pangkat, gaji dan sebagainya.
Sampai dia fikir kalau dia berpasangan kan, tak apa, isteri aku ada, boleh jaga anak-anak, boleh uruskan makan pakai mereka kan. Tak apa, pasangan saya dekat rumah boleh menjalankan tugas saya sebagai suami. Ataupun mungkin pasangan dia ialah suami di rumah tu, dia sebagai isteri workaholic, tak apa, suami saya boleh jadi chef, boleh basuh baju, boleh lipat baju dan sebagainya. So tak apa. So ini ialah kategori ketiga. Dan kategori yang keempat inilah yang saya panggil kena dengan apa yang Najia sebut tadi, iaitu work hard and play hard, iaitu orang yang dia committed, dia kerja dengan sebaiknya, tapi dalam masa yang sama dia juga memberikan fokus kepada kehendak peribadi dia, urusan keluarga dia, hobi dia dan sebagainya. So di sini kita panggil sebagai equality ataupun equilibrium. Itu tidak bersifat 50-50 pun macam Najia sebut tadi, 70-30 tu, tapi dia faham, dia tahu bahawa di tempat kerja dia memang memberi komitmen yang sebaiknya, tapi dia juga berperanan sebagai seorang bapa, sebagai seorang suami, sebagai mungkin salah seorang jawatankuasa taman perumahan dia sebaiknya, jiran yang baik, anak yang baik kepada ibu bapa dan sebagainya. Jadi ini kita panggil sebagai satu nisbah yang tak akan mungkin 50-50, tapi ianya tertakluk kepada seseorang itu yang mungkin ada tanggungjawab yang berbeza dengan orang yang lain. Jadi untuk saya tutuplah soalan ini, saya nak ambil satu dalil nakli yang disebutkan oleh Rasulullah SAW berkenaan dengan nisbah masa yang cantik untuk kita panggil sebagai work-life balance itu, Najia. Iaitu bila Rasulullah menyebut dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Hibban, yang menyatakan bahawa orang yang berakal, selagi akalnya sihat, Najia, hendaklah membahagikan masanya itu kepada 4. Masa yang pertama, Najia, dikatakan bahawa masa untuk menghubungkan dirinya dengan Al-Khaliq, dengan Tuhannya. Yang kedua adalah masa untuk menghitung diri sendiri. Yang ketiga ialah masa untuk memikirkan tentang ciptaan Allah Ta'ala melalui apa yang ada di alam sekitar ini. Dan masa yang keempat adalah untuk memenuhi keperluan mereka seperti makan dan minum. Jadi untuk itu mungkin saya boleh sebut bahawa kalau kita pandai jaga masa kita, kalau kita reti macam mana untuk meluangkan peranan kita kepada semua tempat, terutama dua spektrum ni lah, pekerjaan dan juga kehidupan, insya-Allah seseorang itu akan work hard, play hard dan mendapat redha Allah Ta'ala, Najia. InsyaAllah. Terima kasih, Doktor. Alright, Doktor, kongsian yang sangat-sangat menarik untuk sesiapa yang berminat untuk tahu lebih lanjut. Kami beri potongan harga sebanyak 20% off untuk buku Islamic Work Ethics hanya pada hari ini. Wah. Jadi sesiapa yang ingin grab harga itu, tekan je link di bawah untuk purchase, okay? Alright. So, baiklah, sesi perkongsian ini akan diteruskan dalam siri 2. Jadi teruskan mendengar Usim Podcast berkaitan topik etika kerja dalam Islam, keseimbangan kerjaya dan kehidupan bersama Dr. Karim Nizam Muhammad Nur. Terima kasih. Anda sedang mendengar Usim Podcast.